الله الله يا الله 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 يا الله. Pada khusus pada kitab Fakul Iman dan Simpulan Iman. Okey. Sambung. Kat mana? Assalamualaikum Ustaz. Muka surat 6. Yang terbahagi pula wajib akal itu kepada dua bahagian. Pertamanya wajib Liwailih. Okey. Okey. Dan artinya situ Ustaz. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari atas. Okey. Baris 7 dari atas muka surat. Boleh pilih? 6. Muka surat 6. Okey. Ni. Dan terbagi pula wajib akal itu. Maknanya wajib akal tu dia bagi 2 kali. Dia bagi 2 kali. Satu dia bagi dekat apa? Dia bagi dekat antara mudah dengan payah. Pertama dia bagi dekat laruri. Laruri. Satu dia bagi dekat nazari. Okey, tengok slide ni. Inilah slide saya rasa saya dah tunjuk dah. Okey, tengok slide ni. Kalau nak ringkasnya hanyalah macam itu sajalah. Kalau nak perkataan yang mudah, yang sangat ringkas, ini mudah. Ini mudah. Dan kalau nak diterangkan dengan satu perkataan, dia kata ni payah. Kenapa kata payah? Dia memerlukan nazar. Itu nama nazari. Nazar ni maknanya dia perlukan pemerhatian, bahasan, penerangan untuk faham. Faham yang akal itu memerlukan penerangan. Untuk faham yang dianya adalah mustahil pada akal dia. Ni gini. Apa contoh? Dalam kitab ni kata apa? Penuh lapang bagi jirim. Ini payah juga kau tak faham lah. Penuh lapang bagi jirim. Apa bahasa lain? Jirim mengambil ruang. Ni mudah je nak faham. Jirim ambil ruang. Apa maksud jirim ambil ruang? Benda kosong, bila jirim masuk, dia dah ambil tempat. Dia ambil tempat. Kalau kita kata guru beri contoh lain, masa belajar kitab ni, dia kata apa? Benda besar tak boleh masuk dalam lubang kecil. Ini kalau kita
fikir sekali je kita faham lah ni. Dapat dah. Benda besar tak boleh masuk lubang kecil. Dalam Quran dia bagi contoh apa? Macam mana unta ada boleh masuk dalam lubang apa? Lubang jarum. Dalam. Ini contoh Al-Quran. Maknanya akal tak payah fikir-fikir. Akal dia dengar, dia terus nafi. Mustahil. Dia terus nafi. Ini kalau dalam huraian kitab. Dalam huraian kitab. Dia kata apa? Berhajat pada fikir. Ni. Berhajat pada fikir. Siapa yang kena fikir? Siapa yang kena fikir ni? MC. Siapa yang kena fikir? Wajib boleh fikir. Akal lah. Akal kena fikir. Yang ni, akal tak payah fikir. Akal boleh dengar betul dia kata. Mustahil. Unta masuk dalam lubang jarum. Mustahil akal. Mustahil akal. Misal lain benda-benda mudah lah. Anak lebih contohnya banyak lah. Kalau nak tambah contoh pun tak apa. Dua campur dua sama dengan 5. Ni contoh ni. Ni kata mustahil. Siapa kata mustahil? Akal kata mustahil. Macam mana pula 225? Memang dah jadikan 224. Mustahil. Mustahil akal. Tapi benda ni mustahil juga. Yang nazari ni. Tetapi dia berhajat kepada, dia memerlukan akal kita untuk memikirkan. Supaya dia dapat terima yang benda ni mustahil. Ini mustahil akal. Okey. Ni dah terlompat dah ni. Jadi, kata kat sini, tak apa. Nilai air ni. Okey. Tak apa. Dah Sekejap. Kita nak betul sekejap. Okey. Ni sambungan ni. Dan terbagi pula wajib akal itu kepada 2 bahagi. Satu, wajib akal liwairi. Kita bagi itu. Tengok yang pertama tu. Guru cakap juga dipanggil wajib ardi.
Kalau kitab Misbahul Munir, dia sebut Aradi. Aradi, benda sama. Kitab ni kata, Lighairi. Lighairi. Apa makna lighairi ni? Lain daripada zat sesuatu. Bukan diri perkara, bukan zat. Maknanya wajib akal yang bukan bercakap pasal zat. Wajib akal yang bukan bercakap pasal sesuatu zat. Wajib akal yang bukan bercakap pasal zat, tapi bercakap pasal benda lain. Faham ni? Kalau kita kata sesuatu benda itu mesti diam atau gerak, itu bukan wajib akal dia. Sebab apa? Dia bercakap pasal zat. Wajib Allah Ta'ala itu, zat dia tak serupa makhluk. Itu bukan wajib akal dia. Kenapa? Dia bercakap pasal zat. Yang tu nama apa? Itu nama lagi satu lah. Wajib akal zati. Ni lighairi. Lighairi ni satu benda yang lain. Di lighairi satu benda yang lain yang bukan zat. Yang bukan zat. Apa yang bukan zat? Apa-apa yang bukan zat lah. Tapi akal wajib terima. Ya, akal kata wajib terima. Faham ke tidak? Contoh Ustaz. Nantilah tak ambil contoh lagi ni. Faham ke apa tak dulu? Faham ke apa tak dulu? Wajib akal lighairi ni bukan sesuatu yang berkait dengan zat. Contoh dalam kitab tu. Wajib datang hari kiamat. Itu lah contoh tu. Wajib orang Islam masuk syurga, kekal dalamnya. Wajib kafir masuk neraka, kekal dalamnya. Ni. Kenapa dia katakan wajib? Mesti orang Islam masuk syurga. Mesti datang kiamat. Kenapa akal mesti kata mesti? Kenapa? Allah tu dia tak mungkin janji. Dan Allah dah cakap dalam Quran pasal syurga, pasal neraka, pasal orang kafir kena macam tu, kena macam ni. Wajib. Kita tak boleh cakap apa, kiamat tak ada. Kufur lah kita. Orang yang cakap kiamat tak ada, kufur lah. Kenapa jadi kufur? Dia bertentang dengan ayat Quran. Orang yang menafikan Quran ni, dia tak beriman pada kitab. Dan dia tak beriman pada hari kiamat. Sebab dia kata mana ada kiamat. Orang yang menafikan mana-mana rukun iman, maka dia telah kufur. Itu jelas. Jadi akan menerima kiamat. Menerima. Kenapa? Ada datang satu pernyataan. Daripada mana? Daripada Quran. Allah Ta'ala berfirman, beritahu datangnya hari kiamat. Dan tu dia kata, kalau Allah tak nak buat kiamat, boleh juga. Tak. Sebab apa? Allah tidak mungkin janji. Mungkin janji itu adalah satu sifat kekurangan. Satu sifat kekurangan. Satu dia tak mungkin janji. Dia kata kalau kau taubat, ulama pun bagi syarat taubat macam mana? Dikaji daripada hadis, dikaji dari Quran. Kalau kau taubat, sungguh taubat nasuhah, aku ampunkan dosa kau. Kita boleh cakap apa? Aku taubat betul-betul ni, ikut syarat ni. Iya ke Allah ampunkan dosa aku? Maknanya kita takut nanti kita kata apa tau? Kita kata apa? Allah mungkin janji. Macam Allah mungkin janji pula.
Yang penting kita kena ikut prosedur taubat. Sebab Allah dah janji nak ampunkan. Ikut prosedur taubat yang betul. Ikut prosedur dia. Berhenti dengan ikhtiar. Yang kita belajar. Menyesal atas dosa. Nombor 3 apa? Apa nombor 3? Berazam. Berazam mengulangi. Nombor 4. Memulangkan hak. Dosa yang manusia Memulangkan hak. Kalau dosa dengan manusia, memulangkan hak. pada Allah atau Pada Allah, kalau Allah melibatkan fardu, kena Kodoh kefarduan. mengqadhakan dia. Tu hak Allah tu. Melibatkan fardu kena qadha. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Jadi dah berhenti dengan ikhtiar, berhenti dengan kesedaran kita, dah berhenti. Azam, tak nak tinggal semayang lagi. Misal, menyesal sungguh, dulu tak semayang. Tapi kalau tak buat, maknanya tak cukup lah syarat. Betul tak? Tak cukup syarat. Ada buat dosa dengan orang. Dulu ada mengumpat. Orang itu teruk kena umpat dengan kita. Tapi tak minta maaf. Tak minta maaf. Tak cukup lah syarat. Allah tak akan maafkan selagi orang tu tak maafkan. Sebab tu taubat tu tak berlaku. Dulu ambil duit orang. Pinjam duit orang tak pulang. Taubat lah. Tak nak ambil duit orang, biar pinjam lagi, tak pulang. Jadi, nombor 4 tu apa? Pergilah pulang. Tak pulang. Tak pulang tak ikut syarat taubat. Jadi, tak kenalah janji Allah. Allah akan menerima taubat. Sebab ulama' dah pergi letak syarat dia. Kita tak ikut syarat. Orang tak ikut syarat tu, mana nak ikut apa yang Allah janji? Apa? Allah janji ampunkan dosa orang yang bertaubat. Allah kasih. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang taubat. Tapi prosedur taubat tak ikut. Gagal lah. Gagal. Betul gagal. Tu dah kena faham. Allah tak ada muka janji. Ikut syarat, diterima. Diterima. Tapi kalau tak ikut syarat, tak terima. Tak terima. Tu yang bahaya tu. Apa? Wajib akal li ghairi. Kata orang Islam masuk syurga. Kata taubat Allah terima. Tapi dengan syarat. Orang Islam masuk syurga. Islam macam mana? Orang Islam macam mana masuk syurga? Kau saya tanya. Islam macam mana? Apa jawapannya? dan beramal soleh. Islam macam mana? Beriman dan beramal soleh. Islam yang melengkapi iman. Islam yang melengkapi iman. Baru masuk syurga. Kalau Islam tak ada iman, tak masuk syurga. Dia semayang aja, tapi dia tak beriman. Beriman dia bagus. Dia yakin dengan Allah. Dia yakin dengan kitab. Dia yakin dengan malaikat. Dia yakin dengan Rasul. Yakin macam mana? Yakin dan yang jazam. Dan jazam. Itu perkataan jazam tu. Yakin jazam. Yakin pada tahap jazam. Apa jazam? Tidak dicelahi oleh syak dan waham. Dan iman dia tahap apa? Baru dia kata masuk syurga. Iman paling kurang berada pada iman Ayan. iman apa? Ayan. Kalau iman taklik, tak masuk syurga. Malah ada ulama tak sah. Iman ilmu, tak masuk syurga lagi. Iman apa yang masuk syurga? Paling kurang apa? Iman ayan. Lagi bagus, iman hak. Lagi bagus, iman hakikat. Ada syarat-syarat dia. Bukan Islam tu masuk syurga, tak. Ada syarat dia. Nafsu mesti berada pada paling kurang kat mana? Mutmainah. Kalau amarah, tak masuk syurga.
Lawamah tak masuk syurga. Muhimmah tak masuk syurga dengan kata kita. Paling kurang mesti letak pada tahap mutmainnah. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa masuk syurga. Jadi sebab tu manusia ni dia mesti kenal diri dia satu pada tahap iman apa dia berada. Satu. Dua, pada tahap nafsu apa dia berada. Dia kena kenal. Satu, iman apa dia berada. Satu, nafsu apa dia berada. Tiga, dia kena tahu akal apa dia berada. Akal. Adakah akal yang mengikut nafsu? Adakah akal yang mengikut sesat? Adakah akal yang mengikut syaitan? Atau dia memiliki akal yang boleh kenal Tuhan? Yang nama dia akal. Apa nama akal yang boleh kenal Tuhan ni? Akal apa? Akal waras. Akal apa? Dia cakap baru ni. Akal apa yang boleh kenal Tuhan? Yang dia kata akal ni wajib menerima ni. Akal ni mustahil menerima ni. Menolak ni, mustahil. Ni harus menerima ni. Akal apa tu? Akal jenis apa? Akal nurani. Akal nurani. Akal nurani. Wajib akal. Akal apa? Akal nurani. Nurani ni apa? Akal yang bercahaya. Akal yang ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya apa? Cahaya iman. Cahaya ilmu. Ilmu yang pandu akal ni beritahu. Tapi akal ni mesti bersih untuk menerima cahaya ni. Kalau akal ni disaluti oleh nafsu, disaluti oleh syaitan, disaluti oleh benda-benda yang salah, benda-benda zalalah, sesat. Dia ada 3 jenis akal yang tak boleh terima. Satu apa? Akal yang berlandas nafsu. 2, akal berlandas syaitan. 3, akal yang berlandaskan perkara-perkara sesat. Dia dah terima benda sesat banyak sangat kepada dia. Itu dia tak ada nur, dia tak ada cahaya. Jadi payahlah dia bila kita kata wajib akal nazari, kata Allah itu wujud, ni dia payah terima. Tapi kalau kita kata 2 jam 24, dia boleh terima. Lepas tu ulama' bahagikan wajib akal ni, ada yang membicarakan pasal zat, ada yang tidak membicarakan pasal zat. Ni yang tidak bicara pasal zat tu nama dia li ghairi. Ustaz nak tanya boleh? Kalau tengok contoh Li ghairi ni maksudnya benda suatu perkara yang lain. apa beza dia dengan hukum arat Ustaz? Arat sama. Makna hukum arat sama dengan wajib li ghairi Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kalau dalam kitab lain dia panggil arat. Kitab ni dia panggil li ghairi. Arat ni apa? Mendatang. Arat ni mendatang. Arat ni baru, mendatang, benda baru, benda mendatang. Ni aridi mendatang. Dia kitab lain dia diurai secara lain lah. Tapi guru cakap dia benda sama. Tapi bagus kita mengetahui banyak benda pada dalam tauhid ni. Apa bagus kita mengetahui banyak benda supaya dia boleh membantu kita lebih faham. Itu namanya kita ada banyak pengetahuan. Dulu kita belajar Aridi. Tapi pada Mirza Munir pun tak sampai Aridi lagi. Hukum Aridi tak sampai lagi. Lepas ni dia panggil li ghairi.
Nanti kita belajar dekat kitab Misbahul Munir, dia panggil Aridi. Tak apalah. Cuma dia bezakan cuma bezakan tu, itu yang dikatakan wajib akal li ghairi ni, dia bercakap sesuatu yang bukan zat. Mana kata datang ni? Mana kata datang orang Islam wajib masuk syurga, kekal dalam syurga, orang kafir masuk neraka. Inilah dalil-dalil ni. Dalam tafsir jalan lain pun ada cakap orang kafir tadi yang mana? Yang orang kafir tidak akan masuk syurga sampai unta masuk lubang jarum. Artinya mustahil masuk syurga. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang buat kekafiran. Dan ada lagi ayat Quran, sesungguhnya orang-orang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk syurga hingga masuk unta ke dalam lubang jarum. Ini semua mustahil akal ni. Mustahil akal. Kalau kat sini mustahil akal ni, mustahil akal apa? Yang kat sini. Ini lirai ni. Apa? Dia bukan bercakap pasal zat. Dia diri perkara ni nama zat. Dia wajib pada akal untuk menerima sesuatu perkara, tapi yang perkara itu bukan zat. Bukan diri yang lain. Seperti ni. Seperti ni. Dan boleh dikiaskan benda lain lah. Wajib kita kubur bagi orang tidak beriman. Wajib taman syurga bagi orang yang beriman dalam kubur. Dalam kubur dia dapat taman syurga. Wajib gaun neraka bagi orang tidak beriman dalam kubur. Kenapa? Dah datang hadis bukan cerita bersatu. Wajib orang-orang beriman lepas dia dah atas sistem sirat. Wajib orang beriman itu dia lepas sistem sirat nanti melintas. Itu wajib akal apa? Wajib akal benda yang mendatang. Benda yang dijanjikan. Benda yang diberitahu. Tapi dia bukan cerita pasal zat. Dia cerita pasal benda lain daripada zat. Bila cerita benda lain daripada zat, itu nama dia li ghairih. Li ghairih. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Maksud wajib akal li ghairi ini lebih merujuk kepada perkara-perkara ghaib lah Ustaz ya? Yang maksudnya selepas hari kemudian lah dipanggilkan Ustaz ya? Tak, dia apa saja. Bukan hari kemudian saja. Apa saja benda-benda yang dijanjikan mendatang dan perkara itu bukan tak ada kena-mengena dengan zat. Tak ada kena-mengena dengan zat. Zat apa? Zat Allah, zat makhluk. Dia cerita benda yang akal mesti terima, akal boleh terima, akal nurani boleh terima, tetapi dia bukan perkara yang cerita pasal zat. Wujud zat Allah. Wajib akal. Wujud zat Allah. Itu bukan diri. Itu, ini yang kedua tu. Zati. Zati ni apa? Dia dikait dengan zat. Dikait dengan zat. Kalau tak dikait dengan zat, ni contoh ni. Tu kalau dekat kitab Misbahul Munir dipanggil wajib aradi. Jadi kita buka lagi otak kita. Mula-mula kita belajar wajib akal ni bagi dua. Apa dia?
Apa dia? Zaruri, Nazari. nazari. Zaruri ni apa? Mudah. Wajib akal, Yang wajib akal harus zaruri. terima. Zaruri ni apa? Mudah diterima akal. Mudah diterima akal. Mudah nak faham. Betul? Contoh? Mak lebih tua daripada anak. Mak lebih tua. Bukan mak lebih tua. Betul lah. Mak lebih tua daripada anak. Mak kandung. Lebih tua daripada anak kandung. Wajib akal. Wajib akal apa? Laruri. Doruri. Ingat macam ni je. 2 campur 2, 4. Wajib akal apa? Doruri. Laruri. Kenapa laruri? Dia tidak perlu kepada perbahasan, pemerhatian, perbincangan, penjelasan. 2 campur 4. Tak payah bahas lah. Dia tak perlu bahasan. Mak lebih tua dari anak. Mak kandung lebih tua dari anak kandung. Betul. Tu terima akal. Anak lebih muda dari bapak. Betul. Tu terima akal. Setengah itu separuh dari 1. Berterima akal. 2 itu separuh dari 4. Berterima akal. Tak payah cerita, tak payah bahas, tak payah bergaduh. Dengan tu, wajib akal. Nazar. Apa? Laruri mustahil? Mustahil pun bagi 2 juga. Yelah kalau benda tu mustahil lah. Kalau benda tu mustahil lah. Kalau dia kata ibu lebih muda daripada anak, itu mustahil akal. Laruri. Ibu lebih tua dari anak. Itu apa? Itu wajib akal laruri. Itu wajib akal. Kan ada 2. 1 wajib akal bagi 2. Mustahil akal bagi 2. Terus akal. Lepas tu ada harus akal bagi 2 nanti lagi. Itu mustahil. 2 campur 2, 4. Wajib akal. Laruri. 2 campur 2, 5. Mustahil akal. Laruri. Setengah itu separuh daripada 1. Wajib akal. Laruri. Setengah itu separuh dari 8. Mustahil akal. Laruri. Satu mustahil tu wajib. Sekarang ni kita cerita tadi apa? Kita cerita ulangan pada wajib. Kita kata tadi, hukum akal ni ada wajib akal. Wajib akal ni yang sebelum ni kita bagi 2. Wajib akal daruri, wajib akal nazari. Sekarang ni wajib akal ni lagi dibagi lagi 2 lagi. Jadi wajib akal ni dibagi pada 4. Wajib 4. Kitab ni dikata bagi pada 4. Satu dikata lighairi, satu dikata zati. Zati ni apa-apa wajib akal yang berkait dengan zat. Lighairi ni yang bukan berkait dengan zat. Masuk syurga, tak ada cerita apa-apa pasal zat. Masuk neraka, tak ada cerita apa-apa pasal zat. Hari kiamat, tak ada cerita apa-apa pasal zat. Kalau kita tengok nantilah, nanti kita akan tunjuklah ni. Ini dia punya conclusion. Ni. Tengok ni.
Wajib akal daruri, wajib akal nazari. Wajib akal li ghairi, wajib akal zati. Nanti kita belajar pula zati bagi pada dua. Wajib zati mutlak, wajib zat muqayyad. Muqayyad ni berkait, mutlak ni tidak berkait. Jadi wajib akal ni bagi pada 4, tapi wajib akal zati pecah lagi 2. Dan tidak tiru balik pada mustahil akal. Mustahil akal zaruri, mustahil akal nazari. Lepas tu mustahil akal li ghairi. Lepas tu mustahil akal zati. Nanti zati bagi 2 pula. Mustahil akal zati mutlak, mustahil akal zati muqayyad. Yang mana? Nombor itu aja apa? Hukum akal. Ini kan hukum akal ni asal gini. Mustahil. Mula wajib. Betul. Wajib akal. Nampak slide tu tak? Nampak. Hukum akal kan mula-mula dia wajib akal. Lepas tu kita pergi mustahil akal. Ini cerita asal atas tu ni. Kan? Lepas tu cerita harus akal. Ni. Lepas tu kita buat summary kait dan jirim. Mustahil akal, wajib akal, harus akal. Okey. Wajib, mustahil, harus. Dari sini baru kita mula pecah mustahil akal daruri, mustahil akal nazari. Ni. Ni dah mustahil dulu, dia cerita mustahil. Apa yang tinggal? Wajib akal. Ini tak dengar. Ni tak dengar. Apa? Apa yang dah faham? Mustahil akal kan. Yang tadi Ustaz cakap tadi kan. Silakan. Saya buat mustahil akal. Okey, sekarang mustahil akal daruri. Yang saya tak faham, kenapa 2 campur 2 tu ada 4? Kenapa dikatakan mustahil akal? Wajib akal. Itu yang saya pelik tu. Wajib akal. Tadi kita cakap mustahil akal. Kita contohkan 2 campur 2 jadi 4. Tu wajib akal. Tengok slide ni. Tengok slide sekarang ni. Tengok slide sekarang ni. Apa contoh tu daripada kiri? Mustahil akal daruri. Slide sekarang ni. Okey, apa contoh dia? Penuh lapang jirim. Jirim mengambil ruang. Dua campur 2 jadi 5. Mudah.
Mustahil akal daruri. Campur 2, 5. Ha. Mustahil akal. Ini tukar contoh. Ikut kitab. Mustahil itu terbagi berdua. Mustahil daruri. Ini sebenarnya ada terlompat ni. Okey. Jangan baca ni dulu tak? Jangan baca dulu. Kita ikut kitab. Kita ikut kitab. Kita ikut kitab balik. Okey. Ini mula-mula hukum akal dah habis. Wajib akal itu terbagi pada 2. Okey. Sekarang macam inilah. Macam ni. Di raya sini dah tegang Ambil ni pula. Ni. Nanti keliru. Ambil ni dulu. Ambil ni dulu lah. Wajib akal. Ambil ni dulu salin ni dulu. Wajib akal daruri. Wajib akal nazari. Okey, slide ni jangan ambil tau. Slide ni jangan masuk dalam grup. Nanti dulu. Nanti keliru. Ambil ni. Okey. Tengok balik kitab. Wajib akal daruri. Wajib akal, kopi ni balik. Ni. Kopi ni dulu. Nanti kita bagi contoh. Ni. Satu mudah, satu payah. Dulu Ustaz kata satu mudah, satu payah. Ni. Lepas tu baru kita masuk contoh. Contoh dalam kitab. Wajib daruri ertinya tiada berhajat pada fikir dan tiada berhajat pada nazar. Tambah lagi ni. Kitab. Tiada berhajat pada fikir dan nazar. Nazar ni apa? Bahasan. Pemerhatian. Penjelasan. Tak ada hajat. Berapa? Mudah. Daruri tu mudah. Nazari tu payah. Kenapa payah? Dia memerlukan penjelasan. Ni. Seperti, tu tadi contoh tadi dia salah tu. Sini. Tak sini lah. Contoh dia apa? Penuh lapang bagi dirim. Kita boleh faham tak kalau orang cakap begitu? Penuh ni besar mana? Sebesar zat dia. Apa maksud ni? Kalau pinggan itu besar ni, telur sebiji tu dia mengambil lapang pinggan tu dia ambil lapang kawasan besar telur. Sebesar zat telur. Kalau 2 biji telur, lapangnya diambil sebesar 2 biji telur. Kalau pinggan tu lapang 3 biji telur, lapang yang telah diambil oleh telur ni pada pinggan yang lapang tadi, yang kosong tadi, sebesar 3 biji telur. Tu maksud dia penuh lapang bagi jirim sebesar zat dia. Okey, sini dulu. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh, insyaAllah boleh. Sep tu boleh faham tak? Okey. Faham, yang tu faham. Ini kitab ni contoh. Kalau risalah tauhid, dia bagi contoh-contoh lagi mudah. Apa? Tengah separuh daripada 1. Ini boleh faham tak? Benda yang akal boleh terima tanpa fikir.
tanpa tunjuk apa-apa. Akal mana? Akal sihat lah. Akalnya ada cahaya. Kalau orang gila, dia cakap, ya ke? Dia gitu. Dulu guru bagi contoh, minta tadi lah. Ibu kandung lebih tua. Ni wajib Ni wajib. Kalau lebih muda, mustahil. Tak, sekarang kita wajib dulu. Jangan get confused dengan benda lain dulu. Ini wajib dulu. Ibu kandung lebih tua dari anak kandung. Ni kalau guru-guru dia bagi contoh ni. Ni contoh. Ni contoh dia. Ni nama apa? Ni nama dia wajib akal zaruri. Okey. Kalau kita kata mustahil akal, nazari. Wajib akal nazari. Ni. Dan kita ada contoh apa? Wajib ada zat Allah. Ni. Wajib ada zat Allah. Jadi benda ni, dia tak semudah orang kata 2+2=4. Dia tak semudah macam orang kata setengah separuh satu. Dia tak semudah macam orang kata ibu kandung lebih tua dari anak kandung. Dia tak semudah tu. Kenapa? Dia memerlukan penerangan, dia memerlukan pemakaian, dia memerlukan bahasan. Contoh dia apa ni? Wajib ada zat Allah. Jadi nazar ini maksud dia pemerhatian. Ni. Penerangan. Jadi ini memerlukan belajar. Ini nak pemerhatian. Dia memerlukan nazar. Jadi kalau kita tak belajar, dia tak ada nazar. Itu nazar tu. Memerhati. Menilik, memati. Itu nama nazar. Jadi contohnya kat sini ada apa? Wajib ada zat Allah dan wajib Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Okay. Ni wajib akal. Ni peranan akal ni sebagai apa ni? Pada mengatakan wajib. Hakim. Peranan akal sebagai apa? Hakim. Yang memutuskan atas wajib. Dia yang butuh kata wajib. Tetapi ada yang memerlukan nazar, ada yang tidak memerlukan nazar. Kalau dia memerlukan nazar, pemerhatian, perbahasan, itu namanya nazari. Kalau tak perlukan pemerhatian, bahasan, dengar aja mudah nak faham, dengar aja mudah nak dapat, dia nama dia zaruri. Okey, itu wajib akal, itu pada zaruri dan nazari. Betul kan ada? 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 Belum lagi, nanti dulu. Belum. Sekejap. Dia ada lepas tu jatuh pula pada li ghairi.
Lighairi. Lighairi. Kan dah terang lighairi. Lighairi dah terang. Lepas tu tadi, zati pun dah terang. Dah terang. Betul? Dan terbagi pula wajib zati itu kepada dua. Jumpa tak dalam kitab? Ni. Terbagi wajib akal zati itu bagi berdua lagi. Ni yang saya kata tadi ni. Ni summary dia. Tapi tak habis lagi cerita ni. Betul? Wajib akal dah cerita belum? Dah. Wajib. Okey. Mana dah kita tanda hijau. Tak apa tanda lah. Mana dah kita tanda pink. Menang. Wajib akal daruri dah cerita belum? Dah. Wajib akal nazari dah cerita belum? Dah. Wajib akal lighairi dah cerita belum? Wajib akal zati dah cerita belum? Dah. Pembahagian wajib akal zati dah cerita belum? Belum. Belum. Betul. Nanti dah habis wajib akal zati ni, barulah dia masuk pada mustahil itu terbagi pada dua. Apa maksud mustahil? Tadi saya dah silap, saya dah pergi masuk mustahil dulu. Patutnya saya habiskan wajib dulu. Lepas tu habiskan mustahil dulu. Lepas tu habiskan harus. Okey, faham ke pening ni? Ustaz nak tanya boleh? Macam wajib akal lighairi ni dia yang tak berkait dengan zat kan? Ada tak contoh yang boleh dikaitkan dengan kehidupan juga Ustaz? Macam 2 campur 2 4 tadi is wajib akal daruri. Tak perlu perbahasan. Tapi kalau wajib akal lighairi ni ada tak contoh yang macam tu juga? Yang layman punya contoh? Layman punya contoh yang dikatakan lighairi. Dia banyak, bukan dia tak ada layman contoh. Dia selalu contoh lighairi ni benda-benda yang dikaitkan dengan janji. Pahala, dosa. Dia tak ada benda yang boleh kata macam 2 campur 2 gini. Tak. Tak ada contoh yang mudah untuk benda ni kerana dia adalah janji yang termaktub dalam Quran. Dia memerlukan dalil. Dia macam nazari juga, tapi dia bukan pecah daripada nazari. Dia pecah daripada akal. Semua ini dia berkaitan dengan janji. Contoh Ustaz, kalau kita kata kita sedekah dapat pahala. That is wajib akal lighairi. Lighairi. Tapi dia tak boleh kita jadikan itu sebagai contoh wajib akal daruri. Tak. Sebab tu dalam kitab lighairi ni dia tak tahu bahawa hukum akal. Dia tak tahu bahawa wajib akal. Sebab tu kitab lain dia ada hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum arat. Dia ada hukum arat. Hukum arat tu lighairi. Macam kita apa? Mizbah Munir. Dia pecah daripada wajib akal. Wajib akal. Tapi kitab ni dia masuk sekali kat wajib akal. Nama dia lighairi. Bila perkara wajib itu tidak disangkutkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan zat. Itu nama lighairi. Baca je Quran. Ustaz, kalau macam mati itu pasti itu pun lighairi ke? Itu pasti. Lighairi lah betul Ustaz? Lighairi lah. Terima kasih. Inna Allah ma'as sabirin. Itu lighairi. Allah bersama-sama orang yang sabar. Janji terkait dengan betul, faham. Itu berkait dengan janji. Perkara yang tak boleh dipertikaikan Ustaz memang. Tak pertikaikan, jadi dia datang pada janji Allah. Itu nama dia lighairi. Macam sebut tadi,
Ustaz, sorry Ustaz. Masa kita belum belajar pasal jiwari dengan zati tu, contoh kalau Ustaz tanya kita orang mati itu pasti, of course kita orang akan jawab wajib akal daruri. Sebab tak perlu dibahaskan pasti. Tapi kalau kita dah belajar pecahan lagi on wajib akal, jadi kita perlu jawab dia sebagai wajib akal liwairi lah. Okay. Lepas ni kena jawab lah wajib akal liwairi. Sebenarnya kalau kita belajar Misbahul Munir, dia jatuh pada wajib arali. Lepas tu, guru kata wajib akal liwairi ni juga sama macam nama dia, wajib akal arali. Hukum arat, hukum yang mendatang. Hukum yang mendatang. Hukum yang baru datang apabila Quran memberitahu kiamat itu wajib. Hukum yang baru datang bila Quran beritahu mati itu pasti. Dan dia bukan bercakap pasal benda-benda yang berkaitan dengan zat. Kalau dia kata zat ini jirim ini, zat ini jirim ini, dia jatuh pada wajib akal zati. Okey. Rasa-rasa boleh ke pening ke? Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Benda yang pasti, yang tak boleh dipertikaikan, faham lah. Faham dia punya kesimpulan je. Ustaz, maksudnya kesimpulan dia bagikan. Ustaz, maksudnya kalau ikut slide ni, wajib akal tu akhirnya sebenarnya terbahagi kepada 4 lah Ustaz Ya, bagi 4 lah. 4 ya? Okey. Pada asasnya 1, pada pecahannya 2, pada pendetailan dia 4. Yang sekali saya cakap pada asasnya 1, pada pecahannya 2, pada detail lagi 4, pada detail lagi 6. Sama juga macam mustahil. Pada asalnya 1, pada pembahagian dia 2, pada detail dia 4, pada detail lagi 6. Kenapa? Zati tu bagi 2, satu mutlak, satu muqayyad. Okey. Dia dah mula masuk buat pening-pening ni. Ustaz nak bagi contoh lagi boleh? Macam jatuh sakit. Kalau kita jatuh kita sakit kan. Yang kita wajib akal daruri lah. Itu hukum adat. Itu hukum adat. Tapi dia kalau kita nak kenapa kita kata hukum adat? Sebab biasanya jatuh sakit. Okey. Biasanya pengulangan yang orang kena jatuh sakit. Ada orang jatuh tak sakit. Harus akal. Jadi wajib akal jatuh sakit. Harus akal jatuh sakit boleh, jatuh tak sakit boleh. Mustahil akal jatuh tak sakit. Kenapa? Lalu dilihat orang jatuh sakit. Jadi dia punya asas tu adalah pengulangan. Pengulangan yang dilihat berulang. Okey, nanti sambung. Baiklah Ustaz. Ustaz, permintaan kita buat bengkel Ustaz untuk tajuk yang macam ni. Oh, ini nak kena bengkel. In person lah. In person. Boleh? Kat mana-mana workshop, buat workshop. Ini. Melaka ke makan malak. Ini permintaan Ustaz. Boleh. Kumpul. Saya cari. Kita hukum-hukum ni kena jumpa, nak belajar ni kena berdepan lah. Nanti kita risk. Ajar benda ni cukup ni. Benda ni kalau ada masa buat sifat 20 pun boleh juga. Okey, cukup Ni orang datang ni. Tak tahu Ustaz, ulang tadi pada asas 1. Pada detailnya 6. Yang pada apa yang kedua tadi? Pada asalnya 1, pada pecahannya 2, pada huraian dia 4. Huraian detail 6. Pada pendetailan dia 6. Pada asalnya 1, pada pecahannya 2, pada huraian dia 4. Huraian dia 4. Huraian menceritakan wajib akal 4. Pada pecahan asas dia 2. Tapi ada lagi huraian yang belakang jadi 4. Dan jadi huraian pendetailan pada huraian tu jadi 6. Perincian tu 6. Perincian pada huraian. Pada asalnya 1. Dia pecah jadi 2. Huraian dia jadi 4. Huraian pada huraian tu jadi 6. Ni catatan ni.
kaitan ni. Baik, Ustaz. Okey, cukup. Nak sambung-sambung dengan ni. Saya tutup online ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup online ni. Okey.